Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke Bicara Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Kepada semua warga guru dan guru-guru pelatih. Saya Roziah binti Anwar selaku moderator pada hari ini dengan bicara pendidikan kita yang bertajuk Let's Make Fun Science Activities. Dalam bicara pendidikan pada hari ini, kami akan memberikan pendedahan kepada guru-guru tentang aktiviti-aktiviti penyiasatan yang menarik yang boleh dikongsikan bersama guru-guru sains khasnya. Selain daripada itu, diharapkan ia dapat memberikan idea kaedah alternatif bagi menjalankan penyiasatan semasa PDPR. Walaupun kita sedia maklum, sesi persekolahan akan dibuka tidak lama lagi, tetapi kami sangat berharap aktiviti yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan idea kepada guru-guru serta guru pelatih. Sebelum kita berbicara dengan lebih mendalam lagi, ingin saya mengambil satu kata-kata mutiara daripada Edwin Powell Hubble. Beliau pernah berkata, "Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventures science." Siapa Edwin Powell Hubble ni? Beliau merupakan seorang ahli astronomi Amerika yang telah meneroka angkasa lepas sebelum ini, dan kata-kata Edwin ini ada benarnya kerana kita sebagai guru sains sangat memahami betapa pentingnya dengan menggunakan 5 deria dalam pengajaran sains sebenarnya dapat membantu murid memahami sains dengan lebih mudah lagi. Oleh yang demikian, di dalam bicara pendidikan pada kali ini, kami akan menyediakan aktiviti-aktiviti penyiasatan yang menarik bersesuaian dengan standard pembelajaran SP bagi DSKP Sains tahap 1 dan tahap 2. Oleh itu, bersama dengan saya pada bicara pendidikan pada hari ini ialah 2 orang guru pelatih IPG Kampus Pendidikan Teknik, iaitu saudari Irna Zuriani binti Zulkifli dan saudari Nur Atika binti Abu Sama. Kedua guru pelatih cemerlang ini baru saja menghabiskan pengajian mereka. Selamat datang saudari Irna dan saudari Atika. Kedua-dua guru pelatih ini akan berkongsi pengalaman mereka semasa menjalankan praktikum serta mencadangkan kaedah alternatif yang boleh guru atau murid lakukan bagi menguasai tajuk pembelajaran sains dengan lebih berkesan melalui aktiviti-aktiviti yang menarik. Dengan itu, saya mempersilakan saudari Irna dan saudari Nur Atika. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Miss Roziah selaku moderator bagi webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para penonton. Nama saya Irna Zuriani binti Zulkifli. Saya merupakan guru pelatih IPG Kampus Pendidikan Teknik yang baru saja menamatkan pengajian pada tahun ini. Baiklah, dalam webinar ini kami akan berkongsi serba sedikit pengalaman kami menjalani praktikum, dan kami akan mencadangkan dan berkongsi cara ataupun kaedah alternatif bagi menggantikan aktiviti sains yang ada dalam buku teks dengan aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid sendiri di rumah. Okey, semasa menjalani praktikum, saya dapati ada beberapa topik pembelajaran yang agak sukar difahami dan dikuasai oleh murid. Contohnya, bagi tajuk buruj tahun 5 dan juga bagi tajuk elektrik bagi tahun 2 merupakan konsep sains yang agak abstrak dan kompleks yang memerlukan murid untuk merasai sendiri pengalaman melakukan eksperimen ataupun penyiasatan yang membolehkan mereka untuk memaksimumkan penggunaan deria dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, saya bersama rakan saya banyak menghasilkan bahan-bahan maujud dan juga inovasi yang membolehkan kami menyampaikan topik pembelajaran dengan lebih berkesan semasa menjalani praktikum.
Namun begitu, semasa praktikal fasa kedua pada hujung tahun 2020, kami terpaksa mengajar murid secara atas talian disebabkan PKP. Maka banyak aktiviti sains yang tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Dalam fasa ini, saya menghadapi cabaran untuk mengajar dan mengalami kekangan bagi mengaplikasikan bahan mawjud serta aktiviti hands-on bagi menyampaikan konsep sains. Kesannya, saya dapati murid sukar untuk menguasai topik pembelajaran memandangkan mereka hanya belajar dari rumah melalui video pengajaran yang dikongsikan oleh guru. Jadi, saya amat bersetuju dengan carangan Miss Rozia tentang penghasilan video-video aktiviti sains yang boleh murid lakukan di rumah sebagai alternatif PDPC untuk menjadikan sains itu lebih menarik dengan menjadikan penyiasatan dan eksperimen itu menyeronokkan. Okey, kami telah memilih 4 tajuk yang kami rasakan perlu adanya aktiviti hands-on dan juga eksperimen yang perlu dilakukan oleh murid. Okey, antara tajuk yang dipilih adalah asid dan alkali tahun 3, pengukuran tahun 3, litar elektrik bagi tahun 2 dan juga buruj bagi tahun 5. Okey, bagi tajuk asid dan alkali tahun 3, kami telah menghasilkan satu video yang menunjukkan jalan ataupun cara alternatif bagi menggantikan kertas litmus. Okey, sebagaimana yang kita tahu, bagi tajuk asid dan alkali, kita perlu menguji sifat bahan dengan menggunakan kertas litmus. Ini merupakan cabaran bagi menjalankan aktiviti eksperimen terutamanya bagi murid di rumah dalam masa PKP ini. Jadi dalam video ini kami mencadangkan cara alternatif bagi menggantikan kertas litmus tersebut dengan menggunakan bahan yang ada di rumah masing-masing, iaitu kunyit. Okey, dengan menggunakan kunyit kita dapat menguji sifat bahan sama ada alkali ataupun asid dengan melihat perubahan warna kertas kunyit tersebut. Dalam video ini, kami telah menggunakan kunyit dan juga sanitizer sebagai pengganti rubbing alkohol ataupun alkohol yang biasa kita gunakan bagi merawat luka. Jadi, sanitizer tu ada beberapa peratus daripada rubbing alkohol yang kita boleh gunakan untuk melarutkan kunyit. Dibandingkan dengan larutkan kunyit dengan air, ia akan memerlukan masa yang agak lama untuk kertas tersebut kering dan dia kurang, warna kuning tu tak begitu cerah jika dibandingkan dengan larutkan kunyit dengan sanitizer. Saya akan tunjukkan perbandingan bila kita larutkan kunyit dengan air dan juga kunyit dengan sanitizer. Okay, kalau kita larutkan kunyit dengan air, ia akan kunyitnya akan kurang larut, jadi bila kita rendamkan dengan air dia akan jadi macam ni lah. Dia ada rekahan macam ada lebihan-lebihan sebut kunyit tu, jadi warna dia pun tak cantik sangat macam ni. Okay, jika dibandingkan dengan kita larutkan kunyit dengan sanitizer ataupun rubbing alkohol, okay, tengok warna dia lagi cantik. Kita dab-dabkan pakai sponge ke atas kertas A4 macam tu. Okay, nampak tak warna dia lagi menyeluruh lah jika dibandingkan dengan menggunakan kunyit dengan air. Tapi kertas kunyit, konsep dia macam lain sikit. Kalau kunyit warna kuning akan bertukar jadi warna merah apabila kita uji dengan bahan yang bersifat alkali. Jadi kalau kertas litmus, kalau kertas kunyit warna merah, bila kita uji dengan bahan yang bersifat asid, ia akan bertukar jadi warna kuning macam ni. Okay, saya ada tunjukkan di video. Okay, nak buat ekstrak kunyit pun kita tak perlukan banyak. Sanitizer pun tak perlukan banyak, dalam ratio nisbah 1:1, 1 sudu serbuk kunyit, 1 sudu sanitizer, dah cukup dah untuk larutkan kunyit. Jadi kita gunakan sponge, kita celupkan dalam ekstrak kunyit tu dan kita dabkan atas kertas A4. Jadi tu pun dah cukup, tak perlu banyak. Dalam video ini juga saya mencadangkan
dua aktiviti yang boleh murid lakukan sendiri di rumah dengan menggunakan ekstrak kunyit. Ini adalah aktiviti yang membolehkan murid untuk menghasilkan seni dengan menggunakan kertas yang telah dilumur dengan ekstrak kunyit. Jadi apabila mereka melukis menggunakan bahan yang bersifat alkali, contohnya soda bikarbonat, larutan soda bikarbonat, kertas ekstrak kunyit tu akan bertukar menjadi warna merah sebab bahan adalah bersifat alkali. Jadi di situ kita dapat mengaplikasikan konsep pembelajaran ke dalam bentuk sesuatu yang baru. Jadi mereka juga dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian. Tak semestinya kalau kita nak lukis kita kena ada warna yang banyak. Tapi kita juga boleh menggunakan ekstrak kunyit untuk melukis dan sebagainya. Bagi aktiviti yang kedua iaitu invisible word. Okey, aktiviti ini memerlukan murid menggunakan tas yang sama, larutan soda bikarbonat, tapi kita lukis atas kertas dan kita biarkan kering. Bila dah kering, baru kita dab-dabkan, kita lumurkan dengan ekstrak kunyit dan akan warna merah akan terbentuk disebabkan soda bikarbonat tu bersifat alkali. Jadi kita boleh hasilkan macam-macam aktiviti daripada konsep tersebut. Contohnya kalau kita nak aplikasikan dalam kelas, kita boleh buat pada fasa aplikasi idea, kita boleh suruh murid buat treasure hunt. Contohnya treasure hunt, okey, kita buat dalam kumpulan, kita tulis soalan dalam kertas tu dan biarkan kering, dan murid kena cari cara untuk menimbulkan tulisan tersebut dengan menggunakan apa-apa yang ada. Mungkin kita boleh sediakan siap-siap soda bikarbonat kan, bahan-bahan yang alkali, yang asid kita campurkan dan kita tengok macam mana murid tu selesaikan masalah tersebut. Okay, bila murid merasai sendiri, maksudnya menggunakan diri mereka untuk merasai sendiri pengajaran yang berlaku, jadi pengalaman tersebut akan kekal lebih lama dan murid dapat ingat dengan lebih baik. Bukan sekadar hanya ingat dan hafal saja, tapi murid bila dah faham dan kita dapat merasai pengalaman tersebut, pengalaman tu akan buatkan kita jadi kita ingat situasi tu sampai insya-Allah sampai bila-bila, sebab benda tu kita rasa itu menarik, kita macam seronok je. Jadi benda yang seronok tu kita akan lebih ingat, kita akan ingat lebih lama, betul tak? Ya, betul tu. Sama seperti Ina, saya juga merupakan guru pelatih ambilan 2017 yang telah tamat pengajian. Nama saya ialah Nur Atika binti Abu Sama dan saya sangat bersetuju dengan pendapat yang Ina berikan sebentar tadi. Video ini adalah inisiatif kami untuk menarik minat murid dan memberi satu idea-idea alternatif kepada guru dan murid untuk menjalankan eksperimen di rumah di mana menggunakan bahan-bahan sedia ada. Dan video yang kami hasilkan ni, tutorial ni, aktiviti ni adalah sangat bersesuaian dengan standard pembelajaran dan yang sedia ada di dalam dokumen DSKP lah. Jadinya hal ini dapat membantu, tak kira lah ibu bapa ke, murid-murid ke, guru ke, tak kisah. Sebabnya aktiviti yang kita jalankan adalah mudah dan boleh dilakukan di rumah. Sekarang saya akan menerangkan video yang kedua pula. Okey, ini adalah video tentang penghasilan penyukat ini di mana sesuai untuk tajuk pengukuran tahun 3 yang boleh dilakukan sebagai aktiviti di rumah. Okey, dalam video ini saya menunjukkan tutorial cara menghasilkan dan juga aktiviti yang boleh kita gunakan sebagai pengukuhan setelah menghasilkan penyukat mini itu sendiri. Di video video ini sini dapat lihat kita tunjukkan penyukat air mini. Kita DIY sendiri menggunakan cawan plastik dan juga marker sebagai penanda. Okey, mari kita lihat langkah-langkahnya. Bahannya mudah saja, boleh didapati di rumah.
Okey, sini kita nak terapkan satu KPS di mana kita nak terapkan KPS mengukur dan menggunakan nombor. Maknanya murid ni dapat berpemerhatian lah secara kuantitatif untuk gunakan nombor tu. Contoh kita gunakan sekarang ni adalah penyukat ubat batuk tu. Ubat batuk kita gunakan yang ada kat rumah. Okey, kita kira sampai, kita tuang air tu sampai 20 ml saja. Jadi kat situ murid ini akan belajar cara nak baca sukat isi padu air. Okey. Okay, di sini kita juga pastikan yang dalam video ni menunjukkan paras mata kita sama dengan senggat air kita. Jadi tak salah lah kalau kita tuang isi air tu terlebih 25, terlebih 21. Okay, langkah 3 dekat sini kita akan mengulang balik perkara yang tadi kita buat, iaitu KPS yang kita nak ukur air, isi padu air tu. Jadi kat sini kita ada pengukuhan sikit. Di mana dalam masa yang sama kita menghasilkan cawan tu, pelajar ni dia belajar menambah air mengikut, dia tahu 25 meter. Jadi cara dia suka air tu adalah cara yang betul. Okay, kemudian kita akan lakukan satu aktiviti menggunakan cawan tadi, yang penyukat mini yang kita hasilkan. Kita akan hasilkan xylophone kelas, di mana xylophone ni akan menghasilkan bunyi yang berbeza-beza bila kita isi cawan gelas tu dengan air yang kuantiti yang berbeza, isi padu yang berbeza-beza. Artinya kat sini saya tunjukkan, saya nyatakan berapa setiap satu cawan tu yang perlu kita isi, berapa mililiter air. Kat sini, okay, murid-murid dia boleh hasilkan xylophone tu, dia tuang, dia guna balik air yang tadi, air cawan plastik tadi, tuang balik air dan ukur mengikut yang kita dah tetapkan. Jadi kat situ pelajar tu dia dapat hasilkan sendiri radas penyukat air di rumah. Okay. Kat sini kita dapat aplikasikan kemahiran dan teknik yang betul semasa mengukur, membaca isi padu air. Jadi masa yang sama ni kita dapat aplikasikan idea yang menarik. Gunakan kemahiran tu semula sebagai satu aktiviti pengukuhan yang murid ni boleh sedar pentingnya mengukur isi padu air yang betul, maka menghasilkan bunyi yang berlainan. Okay. Bila xylophone ni air yang berlainan isi padunya, bunyi dia pun berlainan. Okay, di sini kita tengok macam mana bunyi dia. Okay, di akhir video ni saya tunjukkan cara nak hasilkan lagu. Contohnya di sini saya mainkan lagu Selamat Hari Jadi menggunakan xylophone tu. Jadinya pelajar ni bukan semata-mata membuat penyukat mini DIY tu, lepas tu simpan padu air, tapi di masa yang sama lepas dah hasilkan tu dia boleh menghasilkan satu bahan baru menggunakan air, isi padu air tu. Contoh macam xylophone ni lah, nampak tak? Kita dapat hasilkan lagu, inilah not-not lagu yang dapat kita hasilkan. Okay. Okay. Itu saja. Okay, video ni yang di hujungnya xylophone gelas ni saya rasa sangat aktiviti yang menarik dapat kita lakukan di rumah, di mana murid ni tak tertumpu nak menyuka air yang hanya untuk belajar saja, tapi boleh menyuka air, isi padu air untuk hasilkan xylophone yang menarik dan boleh menghasilkan bunyi-bunyi seperti not-not lagu. Jadi kat situ murid ni sendiri boleh hasilkan lagu mereka sendiri menggunakan xylophone kelas. Okay.
Okey, bagi video yang ketiga iaitu litar elektrik. Ini adalah tajuk pembelajaran bagi topik elektrik tahun 2. Okey, dalam video ini saya menggunakan kertas aluminium untuk menghasilkan satu litar lengkap. Okey, litar lengkap yang ringkas bagi menerangkan konsep elektrik, iaitu litar elektrik, bagaimana adanya 4 komponen ini dapat menghasilkan satu litar elektrik yang berfungsi. Okey, antara 4 komponen ni adalah mental, wayar, sel kering dan juga suis. Okey. Jadi biasanya kalau kita tengok, kalau kita nak buat penyiasatan ni, kita perlukan bahan dan radas ni kita perlu dapati di makmal sains. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau kita nak suruh murid sendiri yang buat penyiasatan ni di rumah? Okey, dalam video ini saya menggunakan kertas aluminium. Sebab kenapa? Sebab biasanya kertas aluminium ni senang kita nak beli, senang kita kadang-kadang ada je kat rumah kan. Jadi kita boleh gunakan bahan yang sedia ada di rumah. Contohnya macam kertas aluminium, kalau kita ada wayar yang earphone yang rosak ke apa, kita pun boleh gantikan kertas aluminium ni dengan wayar tersebut. Komponen yang digunakan dalam video ini yang penting untuk menghasilkan litar kertas adalah kertas aluminium, lampu LED, kertas A4 dan juga bateri shilling. Okey, kita boleh juga gunakan bateri yang bentuk silinder tu, tapi kita perlu adjust banyaklah untuk adjust dia punya, nak bagikan terminal positif dengan terminal negatif tu berhubung dengan kertas aluminium. Susah sikit kita nak pastikan yang bateri tu kena pada kertas aluminium. Jadi dalam video ini saya menggunakan bateri shilling. Bateri shilling saya beli kat kedai DIY je. Tak sampai RM2 pun. Saya cadangkan bateri shilling yang senang. Dan terminal positif tu kita letakkan atas kertas aluminium dan kita sambungkan ke litar, dan litar tu disambungkan ke lampu LED dan seterusnya ke bateri semula, dan kat bateri tu kita boleh buat switch. Saya juga tunjukkan jika kita putuskan litar, maksudnya kita potong sedikit kertas A4 tu, jadi lampu LED tak menyala walaupun kita dah buka switch. Maksudnya saya dah tekankan klip tu dekat bateri, dah tekan dah, maksudnya switch dah dibuka, tapi kenapa lampu LED tak menyala? Sebab arus elektrik tu tak dapat mengalir melalui kertas aluminium tu. Bila ada gap, maksudnya bila litar terputus, murid tahu bahawa elektrik tidak dapat mengalir. Jadi macam mana kita nak jadikan litar tu lengkap semula? Jadi kita kena uji, kita kena guna bahan lain. Maksudnya kita boleh gunakan bahan-bahan lain untuk sambungkan semula litar tu dengan menggunakan bahan yang bersifat konduktor, maksudnya bahan-bahan konduktor, bahan yang membenarkan elektrik untuk melaluinya. Jadi di situ saya tunjukkan bagaimana kita boleh murid tu sendiri boleh uji kalau kita gunakan pemadam, lampu menyala ke tidak. Kalau kita gunakan klip kertas, lampu menyala ke tidak. Bagi saya senanglah untuk murid tahun 2 untuk buat litar ringkas macam ni. Sebab jadi dia tak banyak sangat guna, macam tak messy. Benda-benda yang kita perlukan pun macam ringkas kan. Kita tak adalah perlukan nak beli Swiss, nak beli tu, tapi kita boleh buat sendiri. Swiss tu kita boleh lipatkan penjuru kertas A4 tu, pak gitu. Okey, dalam video ini saya menggunakan lampu LED. Okey, lampu LED ni pun saya beli di kedai DIY. Tak sampai RM4 pun, RM3 lebih. Dia yang wayar yang panjang tu, tapi saya boleh potong yang hujung untuk dapatkan lampu LED. Dari video ni, guru dapat membolehkan murid untuk menghasilkan sendiri litar elektrik. Kita secara hands on, bukan melalui macam kita tengok video je kan. Kalau kita tengok video je, okey, contohnya bila kita buka switch, lampu tak menyala. Bila kita tutup switch, lampu menyala. Bila murid tengok video je, mereka akan hafal tak konsep tu, macam bila buka switch lampu tak nyala, bila tutup switch lampu menyala.
Jadi mereka tak dapat rasai sendiri pengalaman konsep tu. Maksudnya macam mereka tak buat sendiri. Bila mereka tak buat sendiri, mereka macam ingat gitu je. Okey, jadi melalui lita ringkas, lita kertas yang saya tunjukkan dalam video, murid nampak bagaimana elektrik dapat mengalir daripada bateri, daripada sel kering, dan melalui kertas aluminium, ataupun kalau kita gunakan komponen dalam buku teks yang sebenar adalah wayar, dan bagaimana elektrik akan mengalir daripada bateri sel kering ke lampu LED bagi menyalakan lampu dan ke bateri semula. Jadi mereka lebih seronok apabila mereka dapat merasai sendiri pengalaman dan mengaplikasikan konsep pembelajaran dalam kehidupan seharian mereka. Melalui video tersebut, murid antaranya dapat mencapai standard pembelajaran yang pertama, iaitu mengenal pasti komponen dalam lita elektrik, iaitu sel kering, mentol dan juga suis. Murid juga dapat mencapai SP yang ketiga, iaitu membina lita elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering, mentol, suis dan wayar penyambung. Dalam penyiasatan ini saya menggantikan wayar penyambung dengan kertas aluminium. Okey. Selain itu, murid juga dapat mencapai standard pembelajaran yang keenam, iaitu mengiktlak objek yang boleh menyalakan mentol dalam lita adalah konduktor, dan yang tidak dapat menyalakan mentol adalah penebat. Okey, bagi aktiviti yang ketiga ini, saya telah mengaplikasikan konsep lita elektrik, lita kertas yang telah dipelajari pada aktiviti yang pertama. Okey, kalau aktiviti yang pertama kita buat ringkas je kan, macam bentuk lita macam tu, lita ringkas. Tapi untuk aktiviti yang ketiga ni, kita boleh jadikan sebagai aktiviti dalam fasa aplikasi idea, di mana murid tu sendiri boleh hasilkan sesuatu yang baru. Contohnya macam kad ke ataupun gambar-gambar yang menarik mengikut kreativiti mereka sendiri dengan mengaplikasikan konsep yang telah mereka pelajari. Macam lita kan, macam mana kita nak jadikan lampu tu menyala, kita kena ada lita. Dan macam mana lita tu kena ada apa, komponen-komponen elektrik apa yang diperlukan bagi membolehkan lampu LED ni menyala. Okay, apabila murid dapat melakukan sendiri sesuatu penyiasatan dan aktiviti dengan mengaplikasikan konsep pengajaran, maka mereka dapat memperolehi kemahiran proses sains. Antaranya ialah memerhati. Okey, kerana mereka dapat menggunakan anggota dan melibatkan semua deria bagi melakukan pemerhatian terhadap sesuatu fenomena ataupun perubahan yang berlaku, dan mereka dapat mengaplikasikan konsep yang mereka pelajari, dan mereka dapat mencipta sesuatu yang baru daripada apa yang dipelajari oleh mereka tu. Maksudnya dia tak belajar hanya ingat dan faham, tetapi mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Contohnya macam aktiviti yang kedua tadi, kita buat torchlight. Okey, daripada konsep yang mereka belajar untuk menghasilkan satu komponen lita elektrik yang lengkap, kita boleh suruh murid tu buat apa-apa alat-alat yang berfungsi.
video seterusnya. Okey, tentang saya akan hasilkan DIY teleskop bush. Mungkin pernah lihat. Tapi yang ini saya hasilkan dalam bentuk pinggan dan ada aktiviti seterusnya yang sesuai kita gunakan dengan teleskop bush ni. Mana kita akan satu, teleskop ni adalah merupakan alternatif aktiviti projek di rumah yang boleh kita lakukan dengan sangat mudah. Mana bahan-bahan di rumah tu kita ada, contoh macam kotak, gulungan tisu. Tak ada gulungan tisu, kita ada botol plastik untuk gantikan bentuk silinder tu. Okey, sini bahan-bahannya, kertas A4 lagi. Okey, tengok ya langkah-langkah yang kita hasilkan. Okey, sini saya akan gunakan kotak yang sama, cardboard yang sama untuk menghasilkan pemegang untuk antara tube teleskop tu dengan piring tu. Dekat sini kita akan lebihkan 2 cm untuk pemegang tu. Macam jam, kita akan buat jari jam tu. Dan kita akan lipat untuk jadikan dia lebih melekat. Okey, sini. Dan kita pastikan kita selotip dia untuk lebih kemas supaya dia tak bergerak-gerak dan tercabut. Okey. Okey. Kemudian macam ni dalam video ni saya tunjukkan kita akan gunakan jarum peniti. Kenapa guna jarum peniti? Sebab jarum peniti ni paling mudah dekat rumah kita gunakan. Saya rasa untuk pelajar tahun 6 mereka tahu cara selamat nak gunakan jarum peniti. Jadi di samping itu dalam melaksanakan aktiviti ni boleh juga ibu bapa pantau bersama-sama. Okey. Okey, langkah 4 ni langkah yang penting di mana kita akan menghasilkan bentuk-bentuk buruj ni kita tampal dekat piring. Jadi kita akan tebuk. Jadi kita tebuk tu baru kita boleh lihat yang dekat. Kalau kita letakkan dekat tempat bercahaya kita boleh nampak. Ataupun kita gunakan lampu suluh. Okey, kat situ KPS yang saya nak terapkan adalah KPS pemerhati, di mana murid-murid dapat menggunakan diri melihat mereka untuk mematikan buruj-buruj. Lepas tu dia boleh mencirikan 4 jenis buruj tu perbezaannya daripada segi bilangan bintang, bentuk dan posisi. Okey. Okey, sini saya terangkan cara-cara nak gunakan teleskop buruj ni. Mana ada 2 cara seperti saya katakan tadi. Satu, kita boleh lihat menggunakan mata saja, di mana kita letakkan di tempat yang cerah. Contoh lihat ke atas langit ataupun lampu kan. Kita lihat, kita akan nampak, kita nampaklah bintik-bintik buruj tu kita dah tebuk tadi. So jadi kita pusingkan piring tu, kita akan nampak bentuk yang berbeza. Okey. Cara kedua pula macam lah kita tunjukkan, kita nyalakan lampu suluh. Macam kita buat lampu suluh tu, kita masukkan halakan cahaya tu ke dalam tube teleskop tu. Jadi kita halakan ke dinding dalam keadaan yang gelap. Kita akan nampak bentuk-bentuk buruj tu dari kat situ. Bila nak lihat buruj yang berlainan, murid boleh pusingkan piring tu. Maksudnya dapat berubah-ubah bentuk buruj tu. Okey. Alright.
Okay, seterusnya kita akan buatlah aktiviti dengan teleskop buruj yang kita dah buat tadi, piring tadi kan. Okay, kita akan jelajah buruj. Senang je aktiviti ni. Menggunakan marker, kertas A4 atau kertas lukisan. Juga teleskop buruj dan lampu suluh tadi. Okay, kita lihat macam mana ya. Okay, di sini kita akan gunakan lampu suluh dan kita akan suluh buruj tu. Dan kita lihat titik-titik yang kita dah buat tadi, mana satu buruj yang titik-titik tu boleh sama dengan bentuk buruj yang kita suluh tu. Jadi kat sini kita akan cari, itulah di mana kita akan jelajah buruj. Okay. Murid-murid akan cari bentuk yang sama, titik yang sama dan mereka akan cantumkan titik-titik tersebut dan membentuk buruj yang kita pilih lah. Okay. Okay, baiklah. Video ini yang saya tunjukkan tadi menunjukkan teleskop buruj ini bersesuaian dengan SP, iaitu menyatakan gugusan bintang yang kelihatan membentuk buruj, dan lagi satu SP mengenal pasti buruj seperti Scorpio, biduk, pari dan belantik. Jadinya kedua-dua SP ini dapat kita lihat daripada aktiviti yang saya telah rakamkan dalam video tersebut dengan mengenal pasti buruj-buruj menggunakan dot-dot titik-titik marker tadi. Jadi bahan-bahan alternatif yang saya gunakan dalam menghasilkan buruj ini adalah seperti penggulung tisu, kotak cardboard dan juga pin dan juga ada kertas A4 yang berwarna-warni. Okey, di situ semua bahan ini kita boleh dapati di rumah dan hasil yang kita boleh lihat adalah sangat menarik, di mana murid tu dapat hasilkan sendiri buruj dan juga buruj-buruj ini dapat dilihat, dipancarkan di dinding. Jadinya buruj yang dihasilkan sendiri ini dapat merangsang diri murid secara maksimum. Dari segi sentuhan, dia melihat. Okay, jadinya dia dapat satu pengalaman baharu daripada aktiviti. Secara tidak langsung, murid-murid dapat meningkatkan tahap skema ingatan mereka daripada pengalaman yang mereka lakukan tadi dengan menghasilkan teleskop buruj. Wah, menarik sungguh video-video aktiviti yang telah dihasilkan oleh guru pelatih kita sebentar tadi. Video-video ini sebenarnya telah diolah dan disesuaikan mengikut standard pembelajaran dalam DSKP tahap 1 dan juga tahap 2. Kalau kita lihat, terlalu banyak sumber-sumber yang kita boleh adaptasi dalam YouTube sebenarnya, tetapi kita sebagai guru perlu kreatif dalam menyesuaikan dengan standard pembelajaran yang terdapat di Malaysia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Irna dan Atikah kerana berkongsi idea menarik untuk tatapan kita semua. Kami berharap video-video tadi dapat membantu guru-guru dalam menghasilkan aktiviti-aktiviti sains dengan lebih menarik serta menarik minat murid dalam subjek sains. Kalau kita lihat tadi, video pertama kita ialah asid dan alkali bagi tahun 3. Kita ada video kedua juga untuk tahun 3 iaitu untuk tajuk pengukuran, dan kita untuk video ketiga ialah litar elektrik tahun 2, dan akhir sekali video keempat bagi tahun 6 iaitu buruj. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi bicara pendidikan kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin meminta saudari Irna dan juga saudari Atikah untuk kongsikan sedikit harapan mereka terhadap program sebegini dan juga kata-kata bagi kita semua warga guru dan juga guru-guru pelatih. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton atas kesudian meluangkan masa mendengar perkongsian kali ini daripada kami yang masih lagi bergelar guru pelatih. Terima kasih juga kepada Miss Rozia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berkongsi pengalaman dan meningkatkan potensi diri kami. Masih cetek lagi ilmu kami jika dibandingkan dengan guru-guru di luar sana. Diharapkan dengan perkongsian kami sedikit sebanyak dapat mencetuskan idea dan memberikan inspirasi kepada semua guru serta rakan-rakan guru bagi mendorong serta dapat mendorong kami untuk menjadi bakal-bakal guru yang hebat, insya-Allah. Ya.
Saya juga ingin mengucapkan amat-amat terima kasih kepada Miss Rozia kerana telah menjemput kami untuk memberi perkongsian dalam webinar ini, dan saya sebagai wakil antara kami kedua ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada semua yang menonton, dan kami juga memohon maaf jika ada tersalah kata, tutur bicara yang salah. Kami harapkan perkongsian ini dapat membantu anda semua, dan saya juga berharap yang video-video ini yang kami berikan ini dapat membantu guru-guru pelatih, guru baru ataupun guru lama untuk mengadakan aktiviti pembelajaran yang lebih menarik dan memberi idea-idea kepada mereka. Dan saya juga berharap lebih banyak idea-idea baru daripada guru-guru, tak kira lah guru sama ada guru IPG, guru pelatih, guru di sekolah, sama-sama kita berkongsi idea, tambahkan lagi video-video tutorial macam ni. Jadi kita sama-sama dapat berkongsi pendapat, berkongsi pengetahuan. Ini boleh kita gunakan sama-sama lah dalam subjek sains, di sekolah ataupun di rumah. Terima kasih juga diucapkan kepada para jemputan kita, Saudari Irna, Saudari Atika yang sudi berkongsi idea kita dengan kami pada hari ini. Bagi pihak saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang saya menjadi moderator pada hari ini. Semoga ilmu yang dikongsikan pada hari ini menjadi manfaat kepada semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.